Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat bersama-sama dalam program Team Focus, insya-Allah buat hari yang pertama. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah dan tahniah kepada Syahidah Anis, ya, bos Syahidah Anis boleh join, ya. Bos Kak Nik Rosyah kita dan juga bos Rosnani serta bos Tuan Salma, ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi di sini ada beberapa orang kawan kita lagi, ya. Jadi sementara kita nak tunggu mereka, ya, insya-Allah. Jadi kita mulakanlah, ya, kita mulakanlah tim fokus kita untuk hari yang pertama. Okey, saya ada slide, ya, di mana hari pertama ni hanyalah taklimat sahaja. Taklimat dan kita nak set big Y, ya. Dan juga kita nak buat aku janji. Aku janji. Okey, ya. Okey, jadi kita yang pertamalah perlu ada komitmen, ya. Sekali lagi saya nak tegaskan komitmen masa. 6 hingga 6.45 ataupun kalau kita start lewat mungkin sampai pukul 7, komitmen masa. Jadi objektif adalah, ya, objektif kita nak maknanya kita nak menghasilkan fighter-fighter, ya, ataupun kita nak menghasilkan leader. Ya, itu matlamat kita dan kita nak pastikan 4 step tu berlaku. Ya, 4 step berlaku dan kita nak bantu supaya kita boleh mencapai big Y. Big Y. Lepas tu kita nak bantu supaya semua daripada kita ni, ya, sekurang-kurangnya rank kita dapatlah negotiator. Jadi mudah-mudahan kita semua-semua ni, ya, termasuk saya, semua tim kita, ya, dapatlah negotiator. Jadi untuk nak dapat negotiator kena ada kiri 2,000 dan kanan juga 2,000. Okey. Okey, jadi day 1, jadi hari ni adalah day 1. Hari ni day 1 ni kita nak ada big Y dan kita nak buat aku janjilah. Baik nama dia. Okey, perjanjian. Ada perjanjian. Jadi perjanjian maksudnya kita bagi komitmen sepenuhnya lah hingga ke hari yang ke-10. Okey. Lepas tu kita nak ada grand Y, big Y kita lah, ya. Ni saya dah selalu war-warkan kepada sahabat-sahabat semua, ya, berkaitan dengan big Y kita. Jadi lepas inilah, ya, selepas habis kelas ini apa yang saya inginkan supaya setiap daripada kita ni tuliskan big Y, ya, tulis big Y dan masukkan dalam grup kita. Okey, masukkan dalam grup kita lah. Okey, ya. Ya Kak Kak Ros. Dalam grup fokus dalam grup fokus kita. Okey, deh. Okey. Lepas pada tu kita nak kita nak maknanya ni saya copy and paste lah, ya. Maknanya real dream. Ya, real dream dia lah, ya, aspiration kenapa dia nak join Think Al-Quran, ya, kenapa dia nak join Think Al-Quran dan kenapa dia sanggup join lah, ya. Itu hari pertama, maknanya taklimat. Lepas ni saya akan beritahu lah macam mana kita nak set big. Okey, dan hari yang kedua macam mana kita nak invite orang. Ya, macam mana kita nak invite orang, ya, dalam table talk. Sebab apa? Sebab kita akan nak invite orang. Jadi besok tu kita dah start invite orang lain. Invite prospek. Cara yang betul. Lepas tu lepas invite kita nak closing macam mana, kita nak follow up macam mana. Okey, cara-cara mungkin kita kena buat lakonan. Biasa tengok kan dalam kelas pagi, dalam kelas malam kan. Ada apa ya?
Oh, Memang Saleh. Oh, ada majlis hari ni. Nama Jannat Saleh. Oh, okey, terima kasih banyak. Ni anak murid saya ni. Apa kau? Okey ni. Terima kasih. Kenyang dah ke? Ya dah. Masya Allah. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Okey. Jadi itu hari yang kedua, ya. Okey. Jadi 2 hari ni kita tak ada bolok dengan prospek lah, tetapi kita dah siap dah buat 20 senarai tu. 20 senarai tu kita kena ada. 4 step tu kena ada dah. Kena ada. Kita dalam minda kita dah nak jemput siapa-siapa. Okey. Hari yang ketiga. Hari yang ketiga ajak orang baru termasuk orang kendali. Maksudnya contoh kita ada 6 orang, ya. Kita ada 6 orang, sepatutnya kita ada 6 orang, 7 orang dengan saya, ya. Tapi kalau sekarang ni kita ada 1 2 3 4, termasuk saya. Saya pun kena sedia juga prospek saya. Okey. Jadi Kak Ros, Syahidah Anis, ya. Okey. Kena ada juga prospek. Cari prospek untuk masuk hari yang ketiga. Hari yang ketiga ni berapa hari bulan? Okey, sekarang 16, 17, 18. 18. Jadi jangan 18 tu baru nak cari ke. Kena minda kita kena ada dah sebab kita 20 prospek kita dah ada senarai kan. Okey. Jadi kita kena ajak dah. Ajak sebelum tu lagi. Okey, ajak orang baru termasuk orang kendali ni, sayalah yang mengendalikan tim fokus ni untuk masukkan prospek ke tabletop. Jadi hari ketiga ni dah ada tabletop. Bos yang buat tim fokus kena present. Jadi hari yang ketiga tu saya yang present. Saya yang present sepenuhnya. Okey. Kemudian hari yang keempat. Okey. Hari yang keempat inilah bermulalah peserta tim fokus ni yang akan present. Jadi kita pun buat jadual lah awal-awal lagi siapa yang nak present. Jadi sebelum kita nak present tu maknanya sebab itulah saya selalu kongsi suruh maknanya kita kena mahir slide. Mahir slide, nanti saya share slide. Kena mahir slide, present slide. Ya. Kita baca je dulu slide tu. Kita tak mahir mana, kita baca je. Lepas tu kita buatlah conclusion setiap slide. Kan? Lepas tu macam mana kesinambungan daripada slide yang pertama ke slide yang kedua. Di mana presentation kita kena lebih kurang 30 hingga 40 minit sahaja. Okey. Dan di sini kena ada MC lah. Kita belajar-belajar lah jadi MC yang mudah je. Okay. Setakat kita boleh jadi MC kan. Lepas tu kena ada siapa yang closing, ya. Kalau ikut gak ada yang sharing kat tengah-tengah tu, ya. Okay. Jadi kita ikut jadual kita macam mana. Jadi di sini masuk dalam kemahiran nak present. Kak Ros, Kak Nik, ya, boleh dalam present. Mula-mula ni present lah ke anak kita dulu ke, present ke cermin ke. Baca je slide tu. Okey. Ada soalan? tak ada lagi. Ada soalan? Ada soalan? Sebenarnya kalau kita jemput orang kita, contoh Kak Ros ajak orang Kak Ros kena present lah gitu. Tak semestinya Kak Ros, tak semestinya. Siapa yang rasa keberanian tu, okey, maknanya dia present dah. Dia nak start present. Kita buat jadual nanti. Tak semestinya. Sebab semua orang akan bawa prospek Kak Ros. Oh, ya. Maknanya bermula daripada hari yang ketiga tu, hari yang ketiga ajak orang baru. Hari yang ketiga ni semua orang kena bawa prospek. At least seorang. Faham Kak Ros, Kak Nik faham? Syahidah? Faham kan? Hari pertama. Ya Kak Ros? Jadi Gana? Syahidah yang tanya tu. Ya Syahidah. Sebab saya tak tanya, saya cakap. Okey, faham. Okey. Sebab hari yang kedua kita dah belajar kan? Kita dah belajar macam mana nak invite orang. Kan? Nak invite prospek. Dengan cara yang betul. Macam mana kita nak closing, macam mana kita nak follow up.
Closing ni adalah selepas presentation kita ada closing. Closing ni kita nak kemah lagi. Nak bagi sokongan lagi. Ya. Lepas tu follow up ni adalah selepas kita call orang, kan? Lepas kita call orang, selepas dia masuk dalam presentation kita, dalam table talk kita, ya, kita kena call. Mungkin dalam macam kalau kita buat petang, mungkin malam-malam ni kita call. Okay. Macam mana cara? Jadi bila kita dah pandai invite orang, kan, dah ajar invite orang macam mana masuk dalam table talk, maka di sini dah hari yang ketiga ni dah berlaku lah. Prospek Syahidah, Anis ada, prospek Kak Nani, Kak Rosnani ada, prospek Kak Nik ada, prospek saya ada masa tu. Faham? Okey, siapa nak present hari yang ketiga ni? Siapa yang dulu nak present? Bos yang buat, bos yang present dulu. Saya yang present dulu. Hari yang ketiga ni saya yang present dulu. Jadi kena adalah orang yang akan buat closing. Macam saya buat semua tu, kan? Saya present, lepas tu saya panggil siapa-siapa nak closing, nak bagi peneguhan lagi, kan? Ayat yang positif-positif. Okey. Maksudnya before hari ketiga tu kita sembang dalam ni, siapa-siapa nak closing, siapa nak sharing gitu. Jadi nanti dalam grup pun boleh dah kita buat jadual deh. Kita buat kita siap-siap buat jadual. Masa tu. Okey, nanti kita tanyalah siapa. Jadi dalam minda lah ni dah ada dalam minda. Okey dah. Siapa yang paling penting sekali present, ya. Present, MC, closing. Deh. Nak kena ada belaka tiga-tiga tu dalam minda kita. Bila kita nak closing tak susah sangat, kan? Bila kita nak jadi MC, bila kita nak present tu lah agak berat sikit je kita rasa, tapi senang belaka. Baca je slide. Baca je slide. Tak ada masalah peringkat awal ni, kan? Boleh? Maknanya di situ. Nanti masukkan dalam kita punya grup. Kita boleh dah buat jadual. Okey. Okey, faham? Ada soalan? Okey. Hari yang keempat, kita tak gedebah juga hari keempat ni. Hari yang keempat ni, kita postmortem. Saya akan panggil leader-leader. Saya akan panggil leader-leader. Bukan kita saja, saya akan panggil leader lah. Leader Bos Amin ke, Bos Haji Amin, Haji Amir ke, saya panggil. Jadi di situ kita postmortem. Kenapa kita jemput orang, 3-4 orang, tapi sahabuk tak masuk table talk kita mari? Mari tak masuk. Lepas tu, kenapa? Macam mana aku ni call? Macam mana? Jadi postmortem, apa yang kita buat? Apa yang kita rasa? Okey. Jadi di situ banyaklah motivasi, tunjuk ajar yang akan diberikan oleh leader-leader. Jadi kita boleh royak di situ. Apa masalah kita? Masalah gini, masalah gitu, masalah gini. Kita boleh cerita dia. Di situ. Faham? Postmortem. Okey, boleh. Kenapa saya follow up dia ke? Dia kata nanti dulu tak tahu lagi. Gana-gana tak tahu nak join ke tak. Okey. Boleh? Faham tak? Nombor D4 ni relax. Relax. D4. Okey. Tapi relax pun D4 ni kita kena calling dah prospek kita ni. Kita kena calling dah prospek kita sebab D5, D6, D7, D8, D9. Setiap hari kita kena ada prospek. Minimum 1 orang. Boleh? Faham tak? Sebab itu kita kena ada list dah 20 prospek. Kena ada dah list 20 prospek itu. Kena ada dah. Lo ni kena ada dah. Okay? Sebab kita nak standby ni 5 hari bulan. Mula-mula day 3 kan? Day 3 minimum sore dah ke situ. Lepas tu day 4 kita postmortem. Day 5 minimum sore. Minimum. Tapi pandai-pandai lah Agih.
Pandai-pandai lagi. Dia ni hari ni, dia ni hari ni. Minimum seorang. Jadi kita kena ajak lah sekurang-kurangnya 3 orang. Kadang-kadang kita ajak 3 orang, masuk seorang je. Kan? Okey. 5. Jadi berapa prospek minimum yang kita kena ada? Hari yang ketiga, hari yang kelima, hari yang keenam, hari yang ketujuh, hari yang ke-8, hari yang ke-9. 6 prospek. 6 prospek. 6 prospek. Prospek juga tu. Tu prospek juga. Minimum 1. Tengok ni. Minimum tengok cucu saya ni. Comel. Puan saya macam anak Cina. Aduh. Tak kenal. Salah. Pergi jauh. Okey. Jadi kita kena ada prospek berapa orang tadi Kak Ros? 6. 6. Start bermula daripada hari yang 3. yang ketiga. Pandai-pandai agihkan. Okey. Minimum 1. Cuba. Okey. Lepas pada tu mikir dah ni, siapa nak present ni? Hari yang ke-5, yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9. Siapa nak jadi MC? Ya. Mikir dah. Nanti dalam grup kita siap-siaplah tulis day 5, day 6, day 7 tu siap-siap dah. Siapa nak present? Ambil dulu siapa yang nak. Okey. Peserta start present sebagai leader 1, leader 2. Orang yang dalam tim fokus yang baru. Dia macam ada leader 1, ada leader 2 lah. Okey. Faham ada soalan? Faham. Faham ya? Hari yang ke-10, relax. Hari yang ke-10. Graduation day. Graduation day. Ada graduation. Graduation day tak payah present. Peserta beri feedback apa yang dia lalui sebelum dan selepas. Sebelum takut-takut nak present, selepas rasa berani. Sebelum tak tahu nak invite, nak call prospect, sekarang dah lebih confident. Gitu. Sebelum dan selepas mesti ada penambahbaikan. Tak boleh tak ada penambahbaikan. Jadi hanya 10 hari je lah kita bersungguh-sungguh. Dengan harapan nanti setiap daripada kita ni, kita ada downline. Kita ada downline kita. Dan supaya kita dapat sekurang-kurangnya negotiator. Bulan September ni minta pada Allah semoga kita dapat negotiator. InsyaAllah. Okey, ada apa-apa nak tambah? Ada apa-apa nak tambah? Tuan Salma, boleh nak tambah input-input daripada pengalaman Tuan Salma? InsyaAllah. Makasih Kak Mas. Mas, okey. Tak adalah betul dah tu yang Cikgu Mas Goyak tu memang kita buat lagu tu lah dengan kelas kaedah Kak Mas masuk ni. Kita present lah. Ada hari ni hari giliran Kak Mas lah buat present. Hari ni hari jadi, berapa? Hari ni hari Khamis. Kemarin ada orang lain present. Mari ada orang lain dah sore Najibah. Lepas tu Mas tak ingat nak royaknya kita kena buat sharing. Sharing kena ada sore. Tengah. Okey. Tengah-tengah buat present tu. Macam kalau kita tengok bos buat present kan, lepas tu betul. tu ada sharing kan. Sharing dia jemput dia jemput reseller tu buat sharing. Sharing tu orang dalaman kita ke orang luar? Orang dalam ya.
antara kita 5 orang ni. Kalau nak jumpa Macam keluar pun boleh kot. macam kemarin Najibah buat presentation, Kak Ma sharing. Kak Oh. Ma buat sharing. Hari ni Kak Ma buat presentation, Sheila sharing. Okey. Esok Nur, hak nama Nur buat presentation, Najibah sharing. Dia buat jadual dah lah, bubuh dalam grup jadual tu. Okey. Okey. Terima kasih. Okey Mas. Sama. Terima kasih. Okey, ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya? Anis, ada nak tanya Anis? Apa dah muka apa tu? Kita baca dalam apa? Dalam slide tu tak? Slide lah kat rutin. Baca dalam kertas tu. Kita baca dalam slide je kan. Okey, saya stop kan. Kita tengok slide deh. Kita tengok slide. Kejap, mana slide? Yang ini slide. Ni saya rasa semua orang kena ada slide ni. Slide tu. Mana ada slide tu? Adakah dalam PDF tu, cikgu? Yang mana? Tu cikgu tunjuk tu. Ke apa dia? Okey. Kalau baca pun baca pada PDF tu je. Okey, ni adalah ni slide presentation deh. Masuk ke arus slide presentation ke? Lah kalau nak present, tak harus just apa tu photostat yang PDF tu lah. Boleh tak? Boleh. Ni Ya lah tu. slide yang kita present. Okey. Baca hak tu lah. Baca hak ni je Okey ni. Jadi saya nak ni baca hak ni je. Baca hak ni. Jadi masa nak sharing tu dia duduk kawasan mana? Kawasan lepas pada produk ada. Sebelum bagaimana Sebelum formula untuk berjaya tu. sebelum apa tu marketing. Sebelum marketing ke? Sebab kita royak dah berapa QC nak ambil 1 ke nak ambil 3 ke nak ambil 7 ke, kita royak dah tu lepas dah tu. Oh, lepas dah tu. Okey. Hmm. Sebelum ke yang sebelum slide sharing tu. Ni, okey, cuba mau tengok deh. Teramas buka. Okey, nampak tak? Tak. Lagi. Tak, Mas dekat skrin ni nampak depan Mas sebelum masuk. Sebelum masuk POP. Oh, tak nampak gambar satu, nanti saya stop dulu. Tak masuk ke PowerPoint lagi tu. Sekejap ni, saya stop. Okey, nampak dah. Nampak dah? Okey, Kak Ma. Okey. Sini lagi. Lagi. Ni yang bukti dah ni. Bukti income. Bukti income. Lagi. Maknanya dia sharing pengalaman dia lah. Bagaimana dia berjumpa dengan Al-Quran. Lepas ni lagi. Lagi deh. Lagi. Oh, ke ujung-ujung je lah. Ujung dah. Sini. Situ. Sini kan? Sebelum Post-step. sebelum kita start dengan success formula ni, kita buat adik sharing dulu. Okey, sebelum post-step dah. Hmm. Jadi macam mana dia boleh masuk dalam tingkat Al-Quran ni lah. Ataupun dia boleh sharing macam mana dah perasaan dia selepas 3-4 hari masuk tembok. Pengalaman dia dah. Okey.
perasaan dia deh. Okey, 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 okey. Terima kasih Kak Ma. Sama. Okey. Kak Arus ke tak ada laptop ke? Ha? Rasanya minta tolong Cikgu Mas lah yang apa? Eh, tak ada masalah. Yang menggambar tu dak Kak Arus baca dekat situ. Boleh. Ha dak. Dah dak. Buat Boleh, tak ada mula-mula. masalah. Nanti ada duit ni baru beli. Boleh kita kalau siapa-siapa MC hari tu, okay, dia jadi MC, dia boleh tolong Kak Arus kan. Okey, okey, okey. Okey. Jadi saya nak minta tolong cerita sikit ke Anis ni macam mana kita nak setting Big Y. Siapa boleh cerita? Macam mana kita nak setting Big Y? Apa tu bos apa tu? Bos Kak Ma dulu. InsyaAllah. Okay, silakan. Ada. Dia banyak dah experience tu walaupun dia baru. Okay, mula-mula kita kena set Big Y kita. Big Y ni biasanya sebab gapo yang menyebabkan kita ni kena usaha sungguh-sungguh buat bisnes ni. Gapo sebab dia. Okay, kebanyakannya daripada ramai daripada kita akan royak sebab cita-cita kita, kehendak kita. Cita-cita kita nak pergi umrah setiap tahun ke, cita-cita kita nak pergi melancong ke, cita-cita kita nak bawa mak ayah kita pergi haji ke, pergi umrah ke. Tapi cita-cita kita tu tak tercapai lagi. Buat masa law ni, dengan pendapatan kita ada law ni memang kita rasa kita tak boleh. Kita tak akan capai cita-cita kita tu. Jadi kita kena buat sesuatu yang baru, yang kita rasa kita boleh capai, boleh buat cita-cita kita tu menjadi kenyataan. Jadi Kak, contohnya macam Kak Ma hari tu pernah ada sharing. Cita-cita Kak Ma nak bersedekah sebanyak yang boleh. Sebab bagi Kak Ma kan, bila Kak Ma tahu orang ni sedekah banyak ni, orang ni bui banyak ni, Kak Ma jadi macam cemburu. Kak Ma jadi rasa macam, ya Yalah. Allah, apalah aku tak boleh buat supaya dia. Aku nak sangat buat supaya dia. Tapi tak mampulah. Kita pendapatan kita tak memungkinkan untuk buat banyak. Kalau nak sedekah sikit-sikit setiap hari, 10 rial sehari tu, InsyaAllah lah boleh dah. Cuma Kak Ma ni cita-cita Kak Ma nak buat sedekah yang lebih banyak lagi. Contohnya Kak Ma boleh, kalau orang minta Kak Ma boleh bui, orang nak buat masjid, Kak Ma boleh bui 10,000, 20,000. Cita-cita Kak Ma gitu. Lah ni cita-cita tu memang tak tercapai lah. Jadi Kak Ma rasa impian Kak Ma tak tercapai lagi. Lepas tu, yang kedua Kak Ma berasa macam, kalau boleh nak pergilah umrah. Tiap-tiap tahun ke, tiap-tiap bulan tu mungkin rasa tak logik pula tiap-tiap tahun nak pergi. Tapi tak boleh lah dengan pendapatan kita lah ni tu, kita tak boleh nak buat benda tu. Jadi itulah Big Y kita. Kita nak buat benda hak kita duk impi ke selama ni, tapi tak boleh nak buat dengan pendapatan kita lah ni. Tu Big Y kita. Jadi lagu-lagu mana kita kena usaha juga bagi kita capai impian kita tu. Lepas tu, gitulah. Jadi insya-Allah lah kita, ialah segala usaha kita ni, setara mana usaha pun kalau Allah tak izin kita tak dapat. Tapi Allah tak akan bagi kalau kita tak usaha. Jadi kita kena minta juga. Di samping kita usaha, kita minta lah. Jadi dengan secara tak langsung di samping kita usaha, kita lebih dekatkan diri kita dengan Allah. Kalau kita tak usah buat Quran, kita duduk relax, kita duduk dalam keadaan selesa, aku nak gapo lagi ada berlaku dah. Jadi kita dengan Tuhan pun tak rasa nak minta sangat lah. Moga kita duduk berasa kita ada berlaku dah. Mungkin kita tak berasa keinginan nak minta sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi bila kita nak ada impian, nak sungguh-sungguh, kita akan minta lebih-lebih sangat dengan Tuhan. Sebab kita kena minta nombor satu dengan Tuhan. Lepas tu kita usaha, kita ikhtiar.
Okey. Mungkin boleh membantu dah Anis apa tu mikir gapo cita-cita dia. Gapo impian dia, gapo big why dia. Deh. Setakat ni dulu. Taulah takut salah ke. Itulah Kak Mak boleh royak. Okey. Jadi dalam bentuk ayat sentennya Kak Mak kata macam mana? Kak Mak buat gitulah baru ni Kak Mak kata Kak Mak buat bai'ah pada diri Kak Mak. Kak Mak akan usaha sungguh-sungguh untuk capai cita-cita ataupun impian Kak Mak tu dengan cara Kak Mak nak dapatkan 100,000 dalam masa 12 bulan. Okey. Bila kita agihkan kepada sebulan, dia jadi 8,000. Bila kita agihkan kepada sehari, dia jadi 278 sehari. 278 riyal mesti dapat sehari. Melalui kita pendapatan melalui Think Quran ni. Jadi lagu mana cara Kak Mak nak bertindak sesuai dengan gapo hok big why Kak Mak nak tu. Jadi bai'ah Kak Mak ni walaupun ada rejection ke, walaupun ada gapo, Kak Mak akan usaha royak ke orang. Orang tolak ke, orang terima ke tu step yang kedua. Step yang pertama kita kena royak. Royak je ke orang. Tiap hari mesti royak ke orang tu kurang-kurangnya 10 orang sehari. Royak kemudian kita ajak masuk table talk. Daripada 10 orang tu mungkin 2 orang je masuk. Tak apa, lagu-lagu mana pun tak apa. Kita usaha je buat. Gitulah ke salah jawapan Kak Mak. Betul dah tu, Masya Allah. Kuatnya semangat Kak Mak ya. Besarnya big why dia. Memanglah big why kita ni kena besar, kena tinggi. Kita nak petik bintang. Kita nak petik bintang. InsyaAllah. Tapi memang tak boleh petik bintang lah. Kita capai awal itu boleh rasanya pergi-pergi awal tu. Nak kita nak petik bulan pun tak boleh. Ya. Kalau Allah izinkan nak bui sekelip mata je boleh jadi sebenarnya. Betul. Jadi kita kena nombor satu bergantung harap kepada Allah. Nombor dua kita kena usaha. Ikhtiar. Tawakal. Okeylah. Okay, terima kasih banyak Kak Ma. Jadi kita ada 2 orang lah yang orang yang baru ya, yang tak pernah dengar lagi apa yang kita bercakap berkaitan dengan UBBY. Yang kedua ada baru masuk tadi Cik Muhammad Farhan. Ya, Cik Muhammad Farhan boleh tak perkenalkan diri sekejap? Cik Muhammad Farhan. Assalamualaikum Cik Muhammad Farhan. Adakah? Okeylah ya. Sementara Cik Muhammad Farhan ni kita nak kepada Anis ya. Jadi big why kita ni kita gunakan kaedah smart. Kaedah smart. Okey, yang pertama dia kena spesifik. Ya. Kita kena spesifik. Kalau kita tengok antara 2 ni yang mana lebih spesifik, ya. Okey, kita kena spesifik ya. Macam yang kedua ni, I want to be a CEO to earn over 100,000 per year. Berbanding dengan yang pertama ni, I want to make a lot of money. Dia tidak spesifik. Kena spesifik ya. Lepas tu kena measurable. Boleh kita ukur. Maksudnya di situ bukan tak boleh kita ukur dengan tahun, ukur dengan jumlah. Okey, attainable. Ya, attainable. Okey. Kemudian relevant. Relevant ni sesuailah dengan goal kita punya ni. Relevant goal relate to your current career. Bersesuaian. Kita masuk Think Al-Quran kan. Lepas tu dia ada time base. Time base dia ada masa lah. Ya, ada masa jangkaan kita. Okey. Contoh, ya, spesifik. Spesifik ni adalah khusus ya. Okey. Jadi di sini pendapatan saya dalam Think Al-Quran. Ya, dalam Think Al-Quran sebulan sekurang-kurangnya RM100,000 dalam masa 3 tahun. 3 tahun lagi, iaitu 3 tahun ni adalah pada tahun 2025.
Ini namanya timeline. Ada jangka masa, ya, boleh diukur berapa RM. Kenapa kita buat RM? Ya. Kalau kita ya tak ada duit macam Kak Ma wayak tadi nak sedekah guano. Sedekah 10 riyal, 5 riyal, ya 100, habis banyak 500 boleh. Deh. Kita nak buat masjid macam mana? Kita nak buat tahfiz macam mana? Jadi kita relevan sesuai lah dengan tingkat Al-Quran sebab syarikat pun dia membuat apa ni big Y yang sebegini juga. Okey. Jadi kalau ada duit mudah. Nak mati pun kena ada duit lah ni. Okey. Tapi kita buat semuanya adalah kerana Allah. Okey deh. Okey. Lepas pada tu measurable lah. Measurable ni kita boleh ukur lah. How much, how many. Itu dua soalan tu perlu dijawab. Ya. Okey. Lepas tu attainable, ya, achievable, maknanya boleh dicapai. Okey, boleh kita capai. Insya-Allah. Ya, macam Kak Ma kata. Kalau dia Tuhan nak bagi, ya, dia Tuhan nak bagi sekelip mata, kita tak sangka-sangka. Ya, kita dulu tak sangka kita jadi gini dak. Dulu kita orang susah, orang kampung, ya. Okey, jadi di situ yang paling penting kerana Allah. Kita nak ambil banyak-banyak pendapatan ni, kita nak bersedekah, nak buat masjid, nak bagi umrah setiap tahun. Tadi macam Kak Ma kata. Boleh? Okey. Jadi di sini, ya, kalau kita lihat di sini, macam saya kan. Saya punya Big Y, saya nak pendapatan saya sebulan, 3 tahun lagi, sebulan 100,000. Ya, 3 tahun lagi pendapatan saya sebulan 100,000. Maknanya di sini saya telah berjaya. Ni pakai mahkota ni, saya dah berjaya. Pendapatan saya melalui Think Al-Quran sebulan sekurang-kurangnya. Ni bos Bakhtiar suruh tambah lagi 250,000. Dia suruh tambah lagi. Dia tu 1,000 tu tak sikit sangat. Okey. Bila saya dapat pendapatan yang besar macam tu, ya, apa yang saya nak buat? Saya nak buat kerana Allah. Ya. Okey. Yang pertama, saya ada hotel, saya ada banquet, ya, dan hotel saya ni kalau boleh saya nak besarkan lagi dan saya nak ada apa tu orang panggil, ada dia punya maknanya di Kuala Lanah ada, di Selangor ada rangkaian. Ada rangkaian. Di mana hotel-hotel saya ni nanti insya-Allah ada masjid. Ya, ada masjid, maknanya Islamik lah, Islamic tourism. Ada masjid, maknanya di situ banyak kemudahan-kemudahan, ya, banyak yang benda-benda kita nak infakkan kepada orang ramai. Mungkin nanti saya akan buatlah macam breakfast free, mungkinlah macam tu kan. Bapak tu dan berbagai-bagai kemudahan. Semuanya fikir, dapat duit banyak-banyak ni fikir untuk akhirat. Kejar akhirat, dunia akan datang dengan sendirinya. Lepas tu nak pergi umrah lah, nak pergi haji, nak pergi umrah. Kalau boleh nak duduk Mekah. Gitu nak royak. Dan kalau boleh ada hotel saya di negeri Arab pula. Sebab itulah kita kena kaya. Okey, ada soalan nak tanya? Ya? Okey. Ada soalan nak tanya? Jadi lepas itu kita kena tahulah macam mana nak capai benda yang besar-besar macam ni. Jangan kita bercakap saja dah. Kita kena ada perancangan macam Kak Ma kata tadi. Ya, kena ada perancangan. Perancangan kita bagaimana? Jadi bila ada Big Y kita yang besar, kita nak PT banyak-banyak macam tu. Jadi bagaimana kita nak capai? Itu perancangan kita. Okey, dia ada perancangan kita nak buat table talk berapa kali kan? Kita agih-agih lah. Ya, kita agih-agihkan, katakanlah ujung bulan ni kita nak pendapatan kita 10,000. Kalau 10,000 kita kiralah berapa hari. Ya, jadi sebulan, sehari berapa? Macam Kak Amar tadi dia kata sehari dia kena ada dapat kurang-kurang 200. Macam mana nak capai 200? Kita nak calling orang berapa hari? Berapa kali sehari? Berapa orang sehari? Kan? Pendapatan kita macam mana? Dan sebagainya. Itu kena ada perancangan-perancangan kita. Bagaimana kita nak mencapai Big Y kita tu. Ada timeline dia. Gitu contohnya. Ya, nanti saya nak share. Okey. Ya, ada 5 minit lagi. Kak Ros.
Ataupun Ya. Kak Ni boleh cerita sikit. Kita punya Big Y tu dah. Baru ni. Tak Cerita. ingat. Tak ingat. Kak Ni. Takut nak bermimpi. Kita tidak mimpi ni. Big Y ni. Kita mimpi, kita kena usaha. Kita kena bezakan antara dreaming dengan Macam mimpi lah, macam nak mimpi dulu. Kena nampak usaha. ke apa yang saya share ni? Kak Nik ke mana Kak Nik? Kak Nik, ayat Kak Nik. Banyak tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana Kak Ni nak capai impian Kak Ni tu? Alah deh. Kak ni cuba royak lah, cuba gitulah hari-hari ni otak penuh. Ni baru siapa kata baru tak ni pun ni dah molek. Masya Okey. Allah. Nak royaknya gitulah hari-hari. Masa terisi dengan penuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta maaf lah kalau kurang. Moga orang tu dia tak faham lah mana lagi. Kita akan belajar lah. Apa-apa pun kita belajar sampai pandai. InsyaAllah lah. Belajar sampai pandai. Okey, BY Kak Anik kat gitulah. Maknanya Kak Anik join Quran pun dengan BY juga. Salah satunya buta huruf tak faham gapo Allah ayat tu berubah akan jadi faham. InsyaAllah. Kak Anik dan keluarga dan siapa-siapa nak ikut bersama lah. Nak faham gapo lah Allah ayat kita. Dalam setiap kalimah dia tu kita tak tahu satu sebelum ni. InsyaAllah lah baru 50 perkataan lah. Koho-koho. Meniti rakyat, meniti. Biar lepas lah mana 1000 perkataan tu. Sebelum mati maknanya dah 80% kat sedap duduk lah 1000 perkataan. Itu biwa Kak Anik. Yang kedua, ekonomi. Kak Anik target kat dalam masa 3 tahun tu 2023 ni ada 2-3 bulan. Maknanya ujung 23 tu 300,000 lah paling-paling sikit insya-Allah lah. Doalah pada Allah. Amin. Sebab PT pertama sekali Kak Anik nak apa nama ni nak tengoklah anak-anak Kak Anik ni berjaya bagai akhirat dunia. Cari akhirat dunia ikut. Sebab kita ni pada keluarga yang jahil ilmu lah nak kayak gitu. Lepas tu kurang ekonomi. Gitu. Kurang ekonomi, kurang ilmu. Maknanya gitulah nak boleh kurangnya. Hak jelas. Maknanya cari pagi lah ni dak. Cari pagi makan esok. Gitu. Kurang ilmu pun gitu juga. Ilmu pun jahil lah boleh royak kau. Maknanya berubah. Apabila kita dah faham sikit-sikit, kita bawa keluarga kita. Lepas tu masyarakat kita. Biar faham apa dia baca. Maknanya jeliga lah apabila dia buat ibadat. Tu. Lepas tu kalau duit banyak lagi tak ada yang Kak Anik ni boleh dia kata okey. Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu orang mari nak minjem. Kak Anik kena jadi kaya. Sianya. Betul. Mari 2 orang Allah Rabbi Kak Anik royak. Ya Allah biar aku ajar juta. Maknanya amun ni ada tapuk juta berkali. Kita tengok sekolah ramanya. Duk tengah duduk duk tengah nak anak, duk tengah nak buat rumah. Tapi ada hari-hari siapa ke kita tapuk Kak Anik buat rumah pergi nak minjem. Nak royak dengan net. Kak Anik ada 15 ya dalam beg. Video 5 ya. Nak royak cikgu mah dia guru-guru tidak sekali. Udah orang lain. Ya Allah. Macam Kak Anik ni kena kaya lah. Mari tak ada Kak Anik 50 ya ni. Allah Rabbi nak royak tak patah tu. Ekonomi kita ni maknanya wanita ni. Lah ni muka kita fikir. Lain lah ada kerja, ada pecing. Hak tak ada, hak cari kain macam ayah ni. Macam burung terbang. Pergi pagi, kerja, gitu. Cari pagi, makan pagi. Rasa sedih lah maknanya ekonomi. Ekonomi. Kita Apa kena tu boleh tu. Alhamdulillah. Kedua kena faham tu ialah matlamat Kak Anik insya-Allah. Okey Kak Ni, insya-Allah. Amin. Semoga Allah kabulkan doa kita insya-Allah. Nampak tak yang saya share ni? Nampak? Nampak tak? Yang saya share ni. Kak Salma, nampak tak? Apa tu? Nampak ke yang saya share ni? Nak nampak Mas? Okey. Ni perancangan kita. Macam saya kan, saya 3 tahun lagi
maknanya kita nak dapat pendapatan bulanan. Ada yang pendapatan tahunan atas kita. Macam Kak Nik, dia nak pendapatan tahunan dia 300,000 pada tahun 2025. Macam Kak Ros pun sama, 100,000. Macam saya bulanan, bulanan tu. Jadi maknanya kita kena agih-agihkan lah. Okay. Okay, ni starting saya ni. Saya bulan Jun starting. Lepas tu dalam ting Al-Quran lah ni. Lepas pada tu ujung tahun ni kita buat agak-agak berapa. Ada checkpoint kita. Maksudnya Anis Anis dan Farhan. Lepas tu ujung tahun depan. Berapa checkpoint kita. Kita tengok macam mana. Lepas tu akhirnya, ya, walaupun saya letak 100,000 tapi saya lebih 120,000. Pendapatan bulanan. Lepas pada tu kita target jugalah, ya, kita target lagi dari sudut keilmuan kita, okay? Business center downline bawah kita berapa. Contoh, ya, macam cikgu ni, cikgu letaklah kat sini ni. Ni starting point cikgu dan akhirnya cikgu nak ada 500. Bawah kita ni ada 500. Jadi kalau kita nak bawah kita ni ada 500, kita kena buatlah calling orang, table talk, BOP. Kita kena pandai lah benda-benda tu, kena buat lah kan. Lepas tu my TQ user. My TQ user 3 tahun lagi cikgu nak ada 1 juta. Semua ini adalah memberi kepada kepandaian, ilmu dan juga pendapatan. Rank kita. Ya, rank kita ini target-target kita ni, rank kita ni. Lepas tu activate plus dalam apa tu? Dalam kita punya academy reseller ada ke kita activate plus tu berapa, ya? TOV cikgu 13, lepas tu cikgu nak tambah sampai 100. Okey. Donate plus ini pahala-pahala kita nak lah ni, okay? Lepas tu word learn, macam mana word learn kita, ya, itu semua kita kena target. Okey, lepas tu yang satu lagi yang menyumbang kepada cepatnya kita punya perkembangan kejayaan dalam tingkat Al-Quran ini adalah crypto hot. Crypto hot. Dia crypto hot ni cikgu ada 6, ujung tahun ni cikgu hajatnya nak ada 10, tahun depan ada 20, macam tu. Ini perancangan. Okey, ya. Jadi itulah apa yang cikgu nak share hari ni, ya. Jadi kita kena buat bai'ah lah. Kita buat bai'ah, gapo dia BY kita catat belakang situ, ya. Sebab apa kita masuk ting Al-Quran ni, ya. Kita ada BY kita sendiri, catat. Kita catat apa yang kita nak. Lepas tu juga kita postkan dalam grup kita. Buat dengan tangan tak apa, buat atas kertas. Buat kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis situ dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tulis gapo hak kita nak. Tak buat. InsyaAllah. Boleh Boleh. Masya-Allah. Tak ada salah, tak ada betul, semua betul belaka. Okey, itu sajalah pada petang ini. Saya sudah lewat sangat. Saya ucapkan ribuan terima kasih semua, ya, insya-Allah. Jadi tak ada apa-apa soalan. Saya rasa kalau ada apa-apa soalan kita boleh tanya, ya, boleh call saya ataupun dalam grup, ya. Insya-Allah kita dah lewat sangat. Insya-Allah kita jumpa lagi besok. Besok minda kita taklah heavy sangat, ya. Tapi kita menghala ke sana, sediakan 20 prospek, ya, dan kita kena ulang kaji jugalah, ya, baca, tengok video-video dan esok macam mana kita nak calling orang, macam mana nak closing, macam mana kita nak follow up. Saya harap membaca dahulu, cari ilmu, ya, cari ilmu dahulu, insya-Allah. Okeylah, itu saja, ya. Terima kasih banyak-banyak, tahniah. Okey, jadi kita tutup, kita tangguh majlis kita untuk hari yang pertama ini, ya, dengan tasbih kafarah dan surah Al-Anfal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anis, terima kasih Kak Nik, Kak Ros, Cik Muhammad Farhan. Terima kasih. Alhamdulillah. Lama-lama nak boleh faham lah. Lebuk dalam yang susahnya. InsyaAllah. Tanya ni lama-lama ke capuk-capuk je lah.
Betul, betul. Study lah slide-slide tu deh. Okey. Assalamualaikum. Lagi okey. Okey.